Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Medium Mumtazah dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Nur Fazilah binti Zabaruddin. Nama saya Siti Aisyah binti Ali. Saya Nur Haslina Absari. Saya Nurul Hamizah binti Muhammad Suhaimi. Saya Nofatin Arifah binti Hasanuddin. Tajuk video dokumentari yang kumpulan kami lakukan ialah sumbangan tamadun Cina dalam bidang perubatan. Tamadun Cina merupakan satu tamadun yang tertua di dunia. Tamadun ini dikatakan telah wujud sejak 4,000 tahun yang lalu. Tamadun Cina juga mempunyai dua bahagian, iaitu bahagian utara dan bahagian selatan. Ianya merupakan bahagian yang terbesar di tamadun Cina. Tamadun Cina ini dipercayai telah wujud di lembah Sungai Huangbo atau lebih dikenali sebagai Sungai Kuning. Lembah Sungai Kuning mempunyai tanah yang subur dan sumber pengairan yang luas. Oleh itu, masyarakat dapat menjalankan kehidupan seharian mereka di sana. Secara tidak langsung, munculnya tamadun Cina ini terletak di sungai tersebut. Tamadun Cina juga mempunyai keunikan tersendiri daripada berbagai aspek melalui dinasti dan zaman yang saling bersilih ganti. Contohnya, penduduk Cina tidak suka mengamalkan sikap berpindah randa. Maharaja Shi Huangdi merupakan seorang pengasas dinasti yang pertama di tamadun Cina, iaitu dinasti Qin. Beliau memulakan empire yang pertama, iaitu dinasti Qin yang bermula pada tahun 221 sebelum Masehi dan berakhir pada tahun 206 sebelum Masehi. Maharaja Shi Huangdi amat terkenal kerana beliau membentuk satu empire dengan jajahan takluknya sehingga ke Sungai Merah di Vietnam. Perluasan kuasa empire dinasti Qin telah menukarkan sistem feodal kepada sistem pentadbiran pusat. Tamadun Cina juga mempunyai kesan sejarah yang tersendiri kerana ilmu dan hasil dari penyelidikan serta penciptaan mereka yang menakjubkan. Salah satunya ialah struktur masyarakat yang kompleks dan sistem ekonomi yang teratur telah menyebabkan tamadun Cina telah berkembang pesat pada masa itu dan mampu mencapai kemajuan dalam pelbagai aspek dalam kehidupan pada masa kini. Selain itu, orang Cina pada masa itu juga telah mengamalkan kepercayaan terhadap roh nenek moyang atau Tian dan animisme, iaitu kepercayaan terhadap kekuasaan roh yang telah meninggal dunia. Disebabkan itu, pelbagai sumbangan dan pencapaian tamadun Cina yang muncul dan masih digunapakai pada masa kini. Salah satunya ialah sumbangan perubatan yang telah wujud pada tamadun Cina dan semakin berkembang pada masa kini. Berikut merupakan gambaran Sungai Huangbo atau Sungai Kuning yang ada di tamadun Cina. Gambaran ini pula merupakan gambar Maharaja Shi Huangdi, iaitu pengasas dinasti Qin yang berjaya memperluas jajahan takluknya. Saya akan membincangkan tentang isi dokumentari video ini, iaitu sumbangan perubatan di tamadun Cina. Amalan perubatan Cina berkembang hasil daripada kaedah empirikal, iaitu melalui pemerhatian terhadap badan manusia dan beberapa jenis penyakit. Seterusnya, amalan-amalan perubatan Cina dapat diperolehi dari karya-karya tulisan oleh peramal perubatan Cina, iaitu Independent Nation, Material Medica, Ken Cao Kamu. Hasil karya telah diterjemahkan dalam bahasa asing dan cukup berpengaruh di negara-negara Asia Timur dan Eropah. Rangka asas teori perubatan Cina tradisional ialah berdasarkan teori Yin dan Yang dan juga teori 5 elemen. Organ dalam manusia dianggap sebagai 5 elemen yang secocok dengan alam semesta mengikut teori orang Cina pada waktu dahulu, iaitu hati, jantung, limpa, ginjal dan paru-paru. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina mengamalkan 3 cara untuk merawat penyakit. Contohnya, Materia Medica menerusi rawatan secara pemberian bahan-bahan seperti herbal dan bahan galian.
Seterusnya, moksi besi, iaitu cara perbuatan yang menggunakan sumbu atau moksa yang dibuat dari herba tertentu untuk dilekatkan. Selepas itu, akupuntur, rawatan dengan memasukkan jarum pada tempat tertentu. Huang Jing, Neijing dan Bencao Gangmu merupakan buku perubatan yang digunakan pada tamadun Cina dahulu. Ini adalah sebuah konsep yang bernama yin-yang yang membentuk sistem penghubungan dalam mengumpulkan fenomena di alam semesta. Antara kategori yang kita dapat lihat adalah kayu yang mempunyai maksud mu, api adalah huo, bumi adalah tu, besi adalah jin dan air sekali adalah air iaitu shu. Berikut adalah sebuah lakaran tentang gambaran yin-yang sewaktu zaman tamadun Cina. Selain itu, kepercayaan dalam perubatan yang digunakan oleh orang Cina sewaktu dahulu adalah dengan menggunakan najis haiwan sebagai salah satu elemen di dalam perubatan mereka. Seterusnya adalah gambaran yang berkaitan akupuntur. Akupuntur adalah merupakan sistem perubatan tradisional yang merawat pesakit dengan menggunakan jarum halus pada tempat yang tertentu sahaja. Rawatan akupuntur ini adalah tidak menyakitkan, malah amat berkesan untuk menghilangkan kesakitan tanpa racun dan sebagainya. Ini adalah contoh yang kita dapat lihat. Antaranya adalah tumbuhan kering dan bahagian haiwan. Di dalam gambar tersebut mempunyai lingzi kering, ular, plastron kura-kura, luar hanguo dan ginseng. Berikut adalah karya yang digunakan oleh para peramal dalam perubatan, iaitu buku yang bertajuk Huang Neijing atau Inner Canon. Selain itu adalah buku material medika karya oleh Pen To Kangmu sewaktu zaman Cina dalam bidang perubatan. Akhir sekali merupakan sebuah gambaran yang dijalankan oleh zaman Cina, iaitu dengan cara moksibu di dalam perubatan mereka.